Nama saya Ku Alif Irfan bin Kumat. ID number IDA 2010001. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zul Majdi. Nombor ID saya IDA 2010002. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ifzul Malik bin Abdul Wahab. Nombor ID IDA 2010004. Sedikit pendahuluan, LGBT merupakan gaya hidup liar yang diterapkan oleh sistem sekularisme dan juga liberalisme. Menurut mereka, perbuatan seks bebas seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah dibolehkan kerana ia merupakan hak asasi manusia dan sebahagian daripada kebebasan individu yang perlu dihormati dan dijaga oleh negara. Oleh kerana terdapat golongan liberal yang semakin mendapat sokongan di dalam negara, membuatkan gejala LGBT ini semakin menjadi-jadi di dalam negara. Kamus Dewan edisi keempat telah mendefinisikan bahawa lesbian merupakan perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya, manakala gay pula merupakan lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Selain itu, biseksual pula merupakan ianya cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga wanita. Manakala transgender pula merupakan orang-orang yang identiti gendernya berbeza dengan organ kelamin yang mereka dapatkan saat lahir. Seseorang yang melakukan operasi pergantian alat kelamin ianya lebih sesuai disebut sebagai transseksual kerana organ seksnya yang mengalami perubahan. Sedikit info tambahan berkaitan dengan gay. Gay merupakan sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini mula digunakan untuk mengungkapkan perasaan bebas dan tidak terikat. Sejarah berkaitan dengan perilaku gay ini amat terkenal dengan kisah Nabi Lut AS dengan kaumnya yang suka melakukan hubungan sejenis. Kisah ini telah diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf pada ayat yang ke-80 hingga 84. Kisah ini telah menceritakan bahawa kaum lelaki pada zaman tersebut enggan mengahwini para wanita, tetapi mereka menyukai sesama jenis. Meskipun Nabi Lut AS telah berulang kali menyeru dan memperingatkan mereka, tetapi kaumnya tidak menghiraukan, bahkan mengejek dan menentangnya. Akhirnya, negeri mereka dibinasakan oleh Allah SWT, kecuali Nabi Lut AS dan juga para pengikutnya yang mendapat perlindungan Allah SWT. Akhir sekali, hukuman yang amat berat telah menimpa kaum Nabi Lut AS yang enggan meninggalkan perbuatan homoseksual ini. Islam dan gay. Jadi dari sudut pandang Islam sama sekali tidak membenarkan apatah lagi bersetuju dengan selera murahan yang lebih hina daripada binatang. Perilaku LGBT ini adalah haram dalam Islam. Bukan sekadar itu, segala perbuatan haram dianggap sebagai perbuatan jenayah dan ia wajib untuk dihukum. Imam Ibn Qudamah telah mengatakan telah sepakatnya ijma', yakni seluruh ulama' mengenai haramnya homoseksual. Sabda Nabi SAW, Allah telah mengutuk sesiapa saja yang membuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut AS. Baginda telah mengulangnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, mereka adalah orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang, dan orang yang datang kepada lelaki, yakni homoseksual. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bergerak kepada ciri-ciri lelaki gay. Ciri yang pertama ialah gemar melihat gambar lelaki kacak ataupun berotot. Ini kerana gambar tersebut mampu merangsang nafsu syahwat mereka. Mereka juga akan menyimpan koleksi gambar seperti itu dalam galeri telefon mereka untuk kepuasan nafsu mereka ketika bersendirian. Ciri-ciri yang kedua ialah sering berkepit dengan lelaki lain. Ini akan memudahkan mereka untuk melakukan pelbagai perkara seperti pasangan lelaki dan perempuan ataupun pasangan suami isteri. Sebagai contoh,
tidur di dalam selimut yang sama, yang mana akan memudahkan mereka untuk melakukan perbuatan di luar tabi'i. Ciri-ciri yang terakhir, mereka tidak tertarik terhadap wanita. Sebagai contoh, mereka akan marah apabila ibu bapa mereka berbicara soal jodoh ataupun perkahwinan. Mereka juga akan menjauhkan diri daripada rakan-rakan lelaki mereka yang lain ketika mereka sedang berbicara tentang wanita yang cantik. Seterusnya ialah faktor perbuatan gay. Faktor yang pertama ialah kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa tidak meluangkan masa untuk anak-anak kerana terlalu mementingkan hal kerja. Akhirnya anak-anak akan mencari kasih sayang daripada rakan-rakan yang terdekat, lebih-lebih lagi mereka yang tinggal di asrama. Faktor yang kedua ialah tidak mendalami ilmu agama. Ini kerana mereka berpendapat bahawa umat Islam hanya perlu solat dan baca Al-Quran. Jadi mereka tidak memahami maksud ayat Al-Quran tersebut dan tidak baca hadis. Akhirnya mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk mengikut syarak. Faktor yang terakhir ialah terpengaruh dengan ajakan rakan. Hal ini terjadi apabila mereka berkawan dengan orang yang bersifat liberal, iaitu orang yang mementingkan kebebasan. Jadi pada mulanya mereka akan mula dengan raba secara kecil-kecilan dan akhirnya berlaku perkara yang lebih teruk seperti liwat dan sebagainya. Seterusnya ialah kesan perbuatan gay. Kesan yang pertama ialah dipandang hina oleh masyarakat. Perkara ini akan menyebabkan ibu bapa dituduh tidak pandai mendidik anak dan anak tersebut akan dipinggirkan oleh rakan-rakan serta masyarakat. Kesan yang kedua ialah ketagih. Apabila ketagih, sifat ini akan dibawa hingga ke tua, yang mana menyebabkan mereka tidak mahu berkahwin. Mereka juga sanggup untuk merosakkan anak muda demi kepuasan nafsu syahwat diri sendiri. Kesan yang terakhir ialah berisiko dijangkiti penyakit bahaya. Kerana kita tahu bahawa kebanyakan pasangan gay akan melakukan seks anal ataupun liwat. Perkara ini akan memudahkan kuman untuk merebak dan mereka akan mudah untuk dijangkiti penyakit AIDS ataupun kanser dubur, yang mana akan boleh membawa kepada kematian. Seterusnya, cara mengatasi. Yang pertama, menangkap mereka yang terlibat dengan aktiviti ini. Dengan penangkapan para aktivis yang melakukan aktiviti ini akan memberi pengajaran kepada mereka. Selain itu, mengurangkan penglibatan orang-orang dalam LGBT, jadi ia terhindar daripada masyarakat. Yang kedua, menghalang aktiviti gay. Dengan ada halangan tentang aktiviti gay, ia tidak akan tersebar dalam masyarakat sekitar. Selain itu juga, ia juga menghindar masyarakat daripada melakukan perkara yang haram. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang tentang LGBT. Pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam mengumbal undang-undang supaya para aktivis LGBT ini menjadi takut untuk melakukan aktiviti tersebut. Hal ini akan menyebabkan masyarakat hidup makmur. Seterusnya, cabaran terhadap isu gay. Yang pertama, mendapat kritikan dari segelintir masyarakat. Masyarakat yang memberi kritikan itu adalah masyarakat yang menyokong aktiviti LGBT ini. Mereka tidak menerima undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan bahawa LGBT ini adalah haram. Yang kedua adalah hak asasi manusia yang salah digunakan. Mereka menganggap bahawa setiap manusia mendapat hak yang sama rata, sedangkan LGBT ini telah diharamkan dan telah disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, memberi kesan kepada golongan memberi kesan buruk terhadap anak muda. Dengan berlakunya aktiviti ini, anak muda akan mudah terpengaruh tentang aktiviti ini dan pelajaran mereka akan terganggu. Aktiviti ini juga disebar melalui media sosial. Ini menyebabkan anak muda sering bermain media sosial dan mudah terpengaruh melalui media sosial. Seterusnya, contoh kes. Seperti kita lihat dua keratan akhbar di belakang saya ini, para penyokong LGBT sering melakukan perorakan di sekitar ibu kota Kuala Lumpur, dan hal ini menyebabkan kawasan sekitar menjadi rosak kerana mereka melakukan keganasan dan kerosakan. Selain itu juga, ini akan mencemarkan imej negara kerana para pelancong akan melihat aktiviti ini sebagai aktiviti yang ganas, dan ini akan menjatuhkan nama negara dalam industri pelancongan.
Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam ni, kita kena ambil cakna tak pun prihatin terhadap perbuatan gay ni. Jadi macam kalau kita tahu ada orang terdekat yang terlibat dengan perbuatan gay ni, kita kena cepat-cepat cegah. Sebab perbuatan gay ni bukan je bagi kesan buruk dekat orang yang melakukan perbuatan gay saja, malah kita kat sekeliling ni pun akan kena tempias dia. Jadi kita kena satu hati untuk bantras perbuatan gay ni, supaya generasi akan datang akan lebih aman dan selamat daripada perbuatan gay ni. Sekian, terima kasih.